Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung siri yang lepas, iaitu bagaimana Bani Israel, pengikut-pengikut Nabi Musa AS, bertanya kepada Nabi Musa AS dengan berbagai-bagai soalan. Seolah-olah mereka tidak mahu melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih lembu betina sebagai jalan untuk mencari siapakah pembunuh mayat tersebut. Akhirnya, setelah mereka membuat berbagai-bagai soalan, mereka pun berjaya mencari lembu betina tersebut dan mereka pun sembelih. Selepas mereka sembelih lembu betina seperti yang diperintahkan Allah, maka Allah menyuruh mereka memukul badan mayat tersebut dengan daging lembu. Ulama-ulama bahas daging lembu ataupun ekor lembu. Ini Allah Ta'ala terang dalam ayat berikutnya, iaitu ayat 72 surah Al-Baqarah dan juga ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqul natribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang. Ini yang kita cerita dalam siri yang lepaslah. Mereka membunuh seseorang. Kamu tuduh-menduduh mencari siapakah pembunuh itu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari masalah yang kamu sembunyikan. Maka Allah mengeluarkan masalah mereka itu yang mereka cuba nak sembunyikan. Maka cara dia ialah Allah perintah pukul daging lembu ke badan mayat. Maka kami berkata dalam ayat yang ke-73. Makna dia, maka kami berkata, pukullah mayat itu dengan daging lembu itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. Mudah-mudahan kamu berfikir. Setelah mayat itu dipukul dengan daging lembu, maka mayat itu bangkit. Bangkit. Jadi Nabi Musa pun bertanya, siapakah yang membunuh kamu? Maka mayat itu kata, si Fulan bin si Fulan, iaitu anak saudara dia. Dah dapat dah jawapan. Allah hidupkan mayat itu untuk menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua. Kepada Bani Israel itu dan juga kepada kita juga. Bahawa Allah Ta'ala boleh menghidupkan yang mati. Yang dah mati pun Allah boleh hidup. Apatah lagi di akhirat esok, mudah sahaja bagi Allah untuk menghidupkan orang yang telah mati. Walaupun dah jadi debu, tulang-tulang dah jadi debu, kulit entah ke mana, semuanya dimakan cacing semua, tetapi Allah berkuasa untuk menghidupkan. Dalam cerita ni Allah kata pukul mayat itu dengan daging lembu. Hak ni hikmah dia, apakah hubungannya? Hak ni kita tak tahulah. Adalah hikmah-hikmah yang tertentu. Hak tu kena buat kajian. Setelah mereka mengetahui siapakah pembunuhnya, orang yang bunuh tu tak mengaku lagi, walaupun yang menjelaskan ialah mayat tu sendiri. Tak mau, dia tak mau mengaku. Ini Allah Ta'ala sebut dalam
ayat yang ke-74. Dalam ayat yang terakhir dalam siri ini, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu. Hati itu jadi macam batu, keras. Bahkan lebih keras lagi. Au asyaddu qaswah. Atau lebih keras lagi. Padahal ada di antara batu-batu yang mengalir darinya sungai. Ada sungai, sungai-sungai yang cantik macam kita di tempat di Malaysia ni kan. Dan ada di antara batu yang terbelah lalu keluar air daripadanya. Air mineral lagi kan. Itu batu. Dan ada juga di antara batu-batu yang jatuh ke bawah daripada atas bukit. Kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 74. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, lelaki itu tidak mahu mengaku, mereka tangkap juga, kerana dah jelas Allah Ta'ala telah memberitahu melalui orang yang mati itu Allah Ta'ala hidupkan. Hidupkan, menjawab soalan Nabi Musa AS, kemudian mayat itu pun mati kembalilah. Mati kembali. Peristiwa yang sama berlaku, peristiwa yang hampir sama berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang pemuda Yahudi membunuh seorang gadis Yahudi. Kan? Mereka panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari pembunuh untuk menyelesaikan masalah dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya kepada mayat gadis tersebut. Jadi Rasulullah tanya dalam bentuk menyebut nama-nama orang-orang Yahudi yang disyaki. Kan? Sebut nama si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan. Sampai kepada nama pembunuh tu, mayat tu angguk. Dan ini disaksikan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Mayat tu mengangguk dan mereka tahu bahawa pembunuh yang sebenar. Dan mereka pun yakin sebab mereka tahu bahawa mereka kawan tu, mereka syak kawan tu, maka mereka pun dah dapat tahu sebab mayat tu sendiri yang mengaku, maka mereka pergi cari dan tangkap orang tu, buat soal siasat, akhirnya dia pun mengakulah bahawa dia yang membunuh gadis tersebut. Jadi kemudian Rasulullah melaksanakan hukum qisas kepada lelaki tersebut dengan cara yang sama ketika dia membunuh gadis tersebut. Inilah di antara sedikit cerita-cerita Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati di dunia lagi. InsyaAllah kita akan ikuti kisah selanjutnya dalam siri-siri yang berikut. Wallahu a'lam.